Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ustazah Masura, dan untuk tahun 2 Pendidikan Islam hari ini saya akan tekankan juga tentang topik ibadah, iaitu di bawah tajuk Diriku Bersih. Yang mana di bawah tajuk ini adalah penekanannya tentang beristinja. Tahun 1 awak dah belajar istinja. Tahun 2 juga belajar tajuk yang sama, tetapi dikhususkan alat-alat beristinja. Okey, jadi khususnya di sini adalah tentang cara beristinja selain air. Ingat ya anak-anak, beristinja, apa itu maksud istinja? Membersihkan kubul dan dubur daripada najis. Ingat itu. Okey, dan jadi alat-alat untuk beristinja ada 2, iaitu air mutlak. Air mutlak ada 7 jenis air mutlak. Okey, kemudian benda-benda kesat. Benda-benda kesat seperti kain, kertas, batu, kertas tisu, daun-daun kering dan kulit kayu. Okey. Dan antara 2 benda ni, air mutlak ataupun benda-benda kesat, yang mana lebih afdal kita gunakan? Kita lebih afdal menggunakan air. Kalau kat rumah tu ada air mutlak, kita guna air mutlak. Ingat tak? Tadi Ustazah baru je sebut maksud istinja. Istinja itu membersihkan kubul dan dubur. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Iaitu kubul tempat pembuangan air kecil awak, dubur pembuangan air besar awak. Maksudnya selepas awak buang air kecil, bersihkan. Macam mana bersihkan? Guna air mutlak. Air pipe tu adalah sebahagian daripada air mutlak. Kalau tak ada air mutlak, tiba-tiba awak dalam hutan, tak ada air, awak tak jumpa sungai, boleh menggunakan benda-benda kesat seperti tisu ke, kain ke, ataupun buang air besar pun sama. Mesti bersihkan guna air mutlak. Kalau tak ada, guna benda-benda kesat, sebab lebih afdal menggunakan air mutlak. Okey. Ada hilang juga pula. Okey, kita sambung semula. Dan ciri-ciri alat beristinja, ada 4 ciri-ciri utama, iaitu benda-benda kesat seperti batu dan kertas. Okey, batu dan kertas. Benda-benda kesat, dia bukan licin. Kalau awak pegang tu, dia boleh menyerap air juga. Itu namanya, dia boleh melekat sesuatu kat situ. Itu namanya benda kesat, tak licin. Kalau plastik itu licin. Okey, bukan benda dimulakan seperti makanan. Tulang pun sama, tak boleh, sebab itu benda yang dimuliakan. Okey, bersih dan suci. Bukan kotor seperti darah dan najis darah. Kalau tisu tu dah ada najis, awak tak boleh pakai. Daun kering tu ada najis, tak boleh pakai. Walaupun itu kesat, mesti bersih. Tak ada apa-apa, bersih. Dan suci. Dan boleh menghilangkan najis. Bukan benda licin seperti plastik dan kaca. Dan syarat beristinja selain air, najis tidak boleh beralih daripada tempat asal. Maksudnya kalau najis tu melekat pada punggung awak, mesti ada kat situ, mesti melekat. Dan yang kedua, belum kering lagi. Maksudnya awak kalau nak bersihkan najis yang selain air, yang menggunakan benda kesat, contoh awak nak guna tisu, boleh. Tapi pastikan najis tu tak kering lagi, basah lagi. Kemudian tak beralih tempat. Kalau najis awak dah kering, mesti menggunakan air. Ataupun sama juga, kalau dah beralih tempat, mesti menggunakan air. Dan cara-cara beristinja selain air, ini cara-caranya. Pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Sapu dulu. Mesti menggunakan, kalau batu, 3, sekurang-kurangnya 3 biji batu. Sama juga dengan tisu ke ataupun daun kering, mesti menggunakan dengan kadar yang banyak, sebab sekurang-kurangnya 3 kali sapuan. Okey, sapu dan kubul dan dubur dengan benda kesat. Contoh batu di sini. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Supaya kita bersih tempat pembuangan kita dengan bersih.
Yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Jangan awak dah sapu guna batu tu awak guna balik, tak boleh. Awak buang batu tu, guna sapuan yang baru supaya kita dijamin bersih. Penting ke beristinja, kita beristinja? Penting sebab kepentingan beristinja selain air. Pertama, mudah didapati. Kita tak tahu kita tempat yang kita berada tu ada air ataupun tak. Jadi banyak benda kesat yang mudah didapati. Okey, yang kedua, sebagai pilihan selain air. Itu kepentingannya. Okey. Jadi itu penekanan kita pada hari ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum.